Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar Ikiman dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-82 daripada surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Yang bermaksud, demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata bahawa kami ini ialah orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan ada di antara mereka pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadah, dan kerana mereka pula tidak berlaku sombong. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semalam telah saya jelaskan sedikit mengenai ayat ini, terutama berkenaan dengan sababun nuzul ataupun faktor penurunan ayat yang sedang kita teliti bersama ini. Maka ia bermaksud, aku bersumpah kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila engkau telah bercampur gaul dengan manusia dan mengajak mereka kepada agama yang benar, engkau akan dapati bahawa golongan yang paling keras dalam penentangan mereka dan permusuhan mereka terhadapmu dan pengikut-pengikutmu terdapat dua kumpulan, iaitu yang pertama golongan Yahudi dan juga golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana permusuhan mereka itu berpunca daripada sikap dan sifat dengki, sifat tidak puas hati, sifat degil dan juga sifat tertipu dengan hawa nafsu. Maka apabila sifat-sifat keji ini menguasai diri mereka, maka ia menjadi penghalang di antaranya dengan beroleh dengan hidayah dan keimanan dengan keimanan yang benar. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyatakan bahawa zahirnya menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan Yahudi itu atau dalam ayat ini adalah Yahudi dari yang bersifat umum, iaitu keseluruhan Yahudi, sama ada mereka yang ada bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan Yahudi Madinah ataupun Yahudi yang lain-lain. Maka ia disokong oleh sebuah hadis daripada Abu Shaykh dan Ibnu Mardawayh daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khala yahudiyyun bi muslim illa hamma bi qatlih. Bermaksud, tidaklah bersama-sama ataupun tidaklah bersunyi-sunyian seorang Yahudi dengan seorang Muslim, melainkan ia
ada niat untuk membunuhnya. Dikatakan juga bahawa dimaksudkan dengan Yahudi, al-Yahud dalam ayat ini ialah Yahudi Madinah dan Yahudi yang hidup selepas itu. Begitu juga para ulama berselisih pandangan tentang siapakah dia yang dimaksudkan. Orang-orang yang alladzina asyraku, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu dimaksudkan dengan an-nas, la tajidanna ashaddan nas. An-nas di sini seperti mana kata Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, ia bermaksud al-kuffar, iaitu maknanya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dapati sekuat ataupun sekeras-keras dalam kalangan orang kufar, yang paling kuat permusuhannya, yang paling keras kebenciannya ialah mereka itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut golongan ini sebagai asyaddan nasi adawah atau asyaddul kufar, kerana begitu dahsyatnya kekufuran mereka dan begitu dalamnya kesesatan mereka dalam mengikut hawa nafsu, dan bagaimana sifat mereka dalam mengikut jejak langkah datuk nenek mereka dalam mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan jauhnya mereka daripada kebenaran, dan konsistennya mereka dalam menentang dan mengingkari segala ajaran para anbiya dan rasul. Dikatakan juga bahawa di antara pegangan golongan Yahudi ialah menjadi satu kewajipan ke atas mereka untuk mendatangkan sebarang bentuk keburukan kepada sesiapa sahaja yang menyalahi mereka dalam hal agama dengan apa jua jalan atau cara sekalipun. Sementara dalam ayat ini Allah mendahulukan al-Yahud berbanding al-ladzina asyraku untuk memberitahu kepada kita bahawa golongan Yahudi ini lebih terkehadapan dalam memusuhi umat Islam kerana sejarah permusuhan yang begitu lama, begitu bersejarah sebelum kemunculan dan sebelum kelahiran bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Allah berfirman, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan sesungguhnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan dapati kaum dan golongan yang paling hampir hatinya dan kasih sayangnya kepada kamu dan juga kepada sahabat-sahabat dan pengikutmu, iaitu golongan alladzina qalu inna nasara, yang berkata kami adalah golongan Nasara. Imam Ibn Katsir mengatakan bahawa iaitu orang yang mendakwa bahawa mereka adalah Nasara, golongan An-Nasara daripada pengikut Al-Masih Nabi Isa ibn Maryam, dan mereka hidup atau beragama mengikut manhaj Injil, dan pada mereka ada perasaan kasih kepada Islam dan umat Islam. Dan itu semua adalah disebabkan ada dalam hati mereka sifat lembut, sifat santun, yang mana ia merupakan kesan daripada ajaran Nabi Isa alaihi salam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti yang Allah nyatakan dalam suratul Hadid ayat yang ke-27 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, thumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa ibn Maryam wa atainahu al-injil waj'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah, yang bermaksud kemudian kami iringi sesudah mereka rasul-rasul kami silih berganti, dan kami iringi lagi dengan Nabi Isa ibn Maryam, serta kami berikan kepadanya kitab Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutnya perasaan belas kasihan sesama sendiri. Terdapat persoalan di sini dinyatakan oleh sahibul Jamal al-Jalalain. Jika dipersoalkan mengapa dalam ayat ini seolah-olah orang Nasara diberikan pujian, sedangkan golongan Nasara ini kekufuran mereka adalah melebihi kekufuran golongan Yahudi, kerana golongan Nasara itu berselisih dalam hal ketuhanan, lalu menyatakan bahawa Allah itu punya anak, sedangkan golongan Yahudi hanya menentang dalam soal kenabian, dan mereka mengingkari atau menolak kenabian setengah nabi. Maka mengapa kelihatan seolah-olah Yahudi yang dihina dan Nasara yang dipuji? Maka jawapannya ialah
pujian di dalam ayat ini terhadap golongan Nasara bukanlah pujian semata-mata atau secara mutlak, kerana konteks ayat ini ialah berkenaan dengan permusuhan, soal permusuhan di antara mereka dengan golongan ataupun dengan umat Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang siapakah yang lebih kuat permusuhannya dan siapakah yang lebih hampir kemesraannya. Bukan soal kekufuran, kekuatan dari sudut kufur ataupun lemahnya kekufuran itu. Dan dijelaskan lagi pada frasa selepasnya, iaitu Allah menyatakan dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun, sebagai suatu ta'lil, sebagai suatu justifikasi untuk atau dalam menyatakan apakah faktor adanya kemesraan. Ada golongan yang mengaku bahawa ataupun yang mengatakan diri mereka sebagai golongan Nasara. Apakah justifikasi adanya kemesraan mereka dengan orang yang beriman? Qissisina jamak kepada qissis, merujuk kepada ulama-ulama dalam kalangan Nasara dan pembimbing-pembimbing orang-orang yang berilmu dalam kalangan mereka. Ar-ruhban jamak kepada rabah, seperti ruhban jamak kepada rabah, dan ruhban ini boleh difahami sama ada dalam bentuk mufradnya atau dalam bentuk jamaknya. Dan rahib jamak, maksudnya ruhban jamak kepada rahib, merujuk kepada ar-rajulul abid, seorang lelaki yang beribadah, az-zahid al-munsarif 'anid dunya, yang bersifat zuhud dan meninggalkan keduniaan. Maka ia bermaksud sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dapati golongan yang paling hampir dalam kemesraan mereka terhadapmu dan pengikutmu ialah mereka yang mendakwa atau berkata dengan jelas bahawa kami adalah golongan Nasara. Kerana dalam kalangan mereka terdapat para ulama dan para ahli ilmu dan ahli ibadah yang kedua-dua ini mempunyai kelebihan. Ahli ilmu yang sentiasa beramal dengan ilmu mereka dan mengajak orang lain kepada ilmu. Yang ar-ruhban, golongan yang memenuhkan ataupun yang sepenuh masa beribadah kepada Allah dan menjauhi kelazatan atau menjauhi perbuatan mengikut hawa nafsu mereka. Dan kerana golongan ini, iaitu golongan yang mendakwa mereka adalah golongan Nasara, antara sifat mereka ialah la yastakbirun, mereka ini tidak sombong, tidak mempunyai sifat takabur daripada mengikut atau tunduk kepada kebenaran apabila mereka bertemu dengannya, ataupun membawa maksud bahawa mereka adalah golongan yang tawadhu', merendah diri dan tidak meninggi diri. Maka ia bertujuan sebagai suatu tamparan, sindiran kepada golongan Yahudi dan golongan musyrikin, yang mana kerana disebabkan tertipunya mereka dengan pangkat mereka dan juga sikap takabur mereka menyebabkan mereka berpaling daripada kebenaran. Kerana golongan Yahudi melihat diri mereka sebagai sya'bullahil mukhtar, sebagai suatu golongan pilihan Allah yang terpilih, dan mereka mengatakan bahawa kenabian itu wajib dalam kalangan mereka. Sedangkan orang musyrikin pula melihat bahawa kenabian itu wajib ataupun sepatutnya dalam kalangan orang-orang kaya dan pemimpin-pemimpin mereka. Maka kedua-duanya membawa kepada kekufuran terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka mendapati bahawa kebanyakan pengikut baginda adalah dalam kalangan fuqara. Dan Al-Imam Al-Alusi menyatakan bahawa dalam ayat ini terdapat dalil bahawa sifat tawadhu', merendah diri, dan juga sifat suka kepada ilmu dan amal, dan juga sifat berpaling daripada syahwat itu adalah sifat-sifat mulia di mana dan pada bila-bila masa sahaja. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.